حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح المرحوم الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، رب امتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh keberkatan ini, sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bersama di dalam kuliah online dengan kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya bersiaran secara terus-menerus daripada sebuah restoran yang saya singgah untuk sarapan pagi ini, kerana dalam perjalanan lebih kurang hampir 2 jam pagi tadi daripada Sugut, daerah Paitan, inilah pertama kali kami jumpa sedikit pekan kecil. Sebelum itu tidak jumpa mana-mana tempat yang boleh kami bersarapan dan juga tidak ada tempat untuk kami nak bersiaran. Alhamdulillah. Ya, jadi kami telah minta izin daripada restoran Aiba ini, ya, di mana mereka ini adalah keluarga daripada kaum Bugis, ya, yang asal daripada Kunak, Sabah, di pantai timur Sabah, yang menjalankan perniagaan di sini. Di tempat ini disebutkan checkpoint Sandakan. Saya dalam perjalanan untuk ke Sandakan, insya-Allah saya akan berada di Madrasah Darul Hidayah Sandakan, cawangan kita yang keempat, di mana diadakan kami akan berada di sana untuk tempoh 3 hari sebelum kami berangkat balik ke Kedah pada 28 hari bulan September ini, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan punya restoran Aiba ini yang membenarkan saya menggunakan kemudahan di restoran ini, dan insya-Allah kita sama-sama dapat meneruskan bacaan kitab online pada muka surat 79. Kita sambung apa yang telah kita baca pada minggu lepas pada perenggan yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahawa makanan yang baik memiliki keistimewaan yang besar dalam membersihkan dan menerangi hati serta menguatkan persediaan untuk menerima cahaya ma'rifah. Baik. Dalam bahagian yang lain pula, Imam Al-Ghazali bukan setakat menekankan tentang pentingnya kita mencari rezeki yang halal atau mengambil makanan yang baik, tetapi juga penting kita menjauhi daripada terlalu sangat kenyang. Kerana
ia adalah perkara yang sangat baik untuk kita jaga, lebih-lebih lagi menjaga hati kita. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang mengambil makanan yang baik daripada rezeki yang halal, kemudian dia pula menjauhi daripada terlalu sangat kenyang, berhati-hati pada perkara-perkara yang haram dan syubhah untuk dimasukkan ke perutnya, maka orang itu memiliki keistimewaan yang besar dalam menjaga hati dan menerangkan hatinya serta menguatkan persediaan untuk menerima cahaya makrifah. Bila sebut cahaya makrifah, iaitu cahaya pengenalan yang datang daripada Allah yang berupa hidayat, taufik, inayah dan sebagainya daripada Allah kepada hati kita. Maka kalau kita nak supaya cahaya itu terus menerus datang kepada kita sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka haruslah kita menjaga akan makanan yang masuk ke dalam perut kita daripada sumber-sumber yang halal dan kita jauhi daripada terlalu amat kenyang. Maknanya makan itu berpada-pada. Kerana musibah daripada terlalu sangat kenyang ini banyak dibahaskan di dalam kitab-kitab, lebih-lebih lagi di dalam kitab-kitab tasawuf. Kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, bagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, ya, maka Syekh Abdul Qadir ya mengambilkan bahan-bahan dari kitabnya itu daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mengapa dituntut kita menjauhi supaya jangan terlalu kenyang? Disebabkan oleh pertama, kerana terlalu kenyang itu yakni akibat daripada loba memakan, maka dia membawa kepada keras hati. Kedua, apabila ada pada diri itu perasaan loba untuk makan, dia akan membangkitkan anggota-anggota kepada pekerjaan sia-sia dan pekerjaan kepada yang tidak elok. Sebab apabila kata para hukama cerdik pandai ya mengatakan bahawa bila perut terlalu kenyang maka anggota lain menjadi lapar. Maksudnya perut lebih kenyang, mata menjadi galak, ya, kaki menjadi bergalak untuk berjalan jauh ataupun ke sana kemari. Berbanding dengan perut yang agak kosong, maka dia lebih banyak suka mendiamkan diri dan menumpukan kepada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, diperbincangkan bahawa kalau terlalu sangat kenyang ini dia membinasakan kecerdikan, ya, dan mensedikitkan faham. Kita nak mengaji pun, ya, kita perlu kecerdikan, ya. Kita nak pandai pun kita perlukan akal kita sentiasa cerdik dan dapat tenang memikirkan suatu perkara supaya kita dapat tangkap ilmu yang disebarkan kepada kita. Maka hanya didapat bila perut pada keadaan tidak terlalu kenyang. Yang keempat, dengan terlalu banyak kenyang, maka dia menyebabkan bagi sedikit ibadat. Ya, berat badan untuk bangun. Lebih-lebih lagi nak bangun malam. Ataupun kadang-kadang nak bangun pagi pun kadang-kadang berat. Jadi maknanya kalau tubuh itu lebih ringan, maka mudahlah dia bangun pada waktu-waktu mana, lebih-lebih lagi di ketika untuk mengadakan qiyamul lail pada malamnya. Yang kelima, ya, dengan terlalu banyak makan dan jadi loba pada makan atau terlebih kenyang, maka tidak sedap dalam beribadat. Ya, nak sedap macam mana? Perut sudah orang kata tidak tenteram, ya, sentiasa berhajat untuk
ke bilik air, ke tandas dan sebagainya. Ataupun tak boleh nak tumpu kepada pengajian dan sebagainya. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau terlalu banyak kenyang ataupun kerana loba kepada makanan, maka ditakuti dan dibimbangi, ya, akan menjadi loba pada mencari rezeki yang boleh jatuh kepada perkara yang haram dan perkara syubhah. Sebab hidupnya mau makan yang sedap-sedap, hidupnya mau makan banyak-banyak. Kadang-kadang akibat ada cita-cita begini, maka terambillah yang tidak elok ataupun yang syubhah itu. Jadi itu perkara-perkara di antara perkara yang kita patut jaga. Jadi bila sebut kata jaga makanan yang baik, bukan sekadar daripada rezeki yang halal, tetapi makanlah berpada-pada, jangan terlalu kenyang dan jangan loba pada makanan, kerana loba pada mendapat makanan itu adalah sifat mazmumah yang disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, yang sifat hati yang dikeji oleh syarak. Ya, baik. Dalam hal ini, kata Imam Al-Ghazali, ia juga memiliki rahsia yang tak muat untuk dijelaskan oleh buku ini. Kitab yang kita ada ni tak termuat untuk nak menceritakan rahsia-rahsia di sebalik kita perlu mencari rezeki yang halal dan menjaga jangan terlalu loba pada makan. Banyak rahsia-rahsia kalau nak dimasukkan di dalam kitab ini, nescaya tidak termuat katanya. Akan tetapi, kata Imam Ghazali, kamu mesti mengetahui bahawa tahap warak itu ada 4. Maknanya dalam kita nak berhati-hati mencari rezeki yang halal, dalam kita berhati-hati mengambil perkara-perkara yang nak masuk dalam perut kita, dalam kita berhati-hati supaya kita tidak terlalu loba pada makanan, maka kita mesti ada satu sifat yang disebutkan sebagai warak. Warak di sini iaitu menjaga diri, lebih waspada ataupun ikhtiar. Ya, maknanya kalau kita sentiasa waspada, sentiasa beringat-ingat, sentiasa menjaga diri, berhati-hati supaya tidak terlebih mengambil makanan ataupun tidak loba pada memakan, ataupun kita berhati-hati pada mendapatkan daripada sumber-sumber yang halal, insya-Allah di situ ada sifat warak kita. Sifat menjaga agama kita. Kita sangat berhati-hati kerana takut masuk kepada yang haram ataupun yang kesamaran yang halal dan haram, iaitu dikenali sebagai syubhah. Berkatalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahawa sifat warak ini adalah yang menjaga agama kita. Dan sifat tamaklah yang boleh merosakkan agama. Jadi jangan ada sifat tamak di dalam hal-hal, termasuklah di dalam melebihkan makan, melebihkan berkata-kata dan melebihkan sesuatu yang boleh merosakkan agama. Maka berhati-hatilah, bersifat waraklah, kerana warak ini akan menjaga agama seorang. Termasuklah warak di dalam hal-hal mencari rezeki yang halal. Maka Imam Ghazali sebut di sini, di dalam kitab ini, bahawa kita kena mengetahui sedikit sebanyak tentang tahap warak. Kerana warak ini ada pangkat-pangkat dia. Dan disebutkan Imam Ghazali di sini ada 4 tahap warak, atau tahap berhati-hati, atau tahap menjaga diri, atau tahap waspada di dalam mencari rezeki yang halal dan tidak gelojoh dan tidak loba pada mendapatkan makanan. Maka tahap yang pertama, iaitu warak yang bila ia hancur, bila ia warak ini hancur, bila warak ini binasa, menyebabkan warak terhadap perkara-perkara lain yang diharamkan oleh fatwa pada ahli fiqh ataupun para ahli fikih. Maknanya warak, ya, ini dikenali sebagai warak
orang-orang yang adil. Orang yang pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi ini wara' orang adil. Di mana wara' ini mereka sangat berhati-hati supaya wara' ini tidak hilang, kerana apabila hilang wara' ini dia akan menjadikan keadilannya akan hilang. Ya, keadilan ini maknanya pertimbangan yang dikira sebagai meletakkan sesuatu pada tempat mengikut lama itu akan hilang lagi dah. Kerana tamak. Jadi sebab itu dia ada tahap yang pertama disebutkan sebagai tahap wara' orang-orang adil. Jadi maknanya kalau dah hilang wara' ini ataupun hancur sifat wara' ini, dia menimbulkan fasik, maknanya keberanian untuk buat dosa dan menderhakai Allah. Dan apabila dia tidak ada lagi wara' ini, maka hilanglah keadilannya. Bila hilang keadilannya, meletakkan sesuatu tidak mengikut tempat lagi, maka dia panggil zalim pada ketika itu. Maka kita sudah jauh daripada jalan yang sebenar. Begitu juga, maka kita mestilah ada wara', berhati-hati dalam memilih rezeki yang halal dan mencukupi bagi kita mengambil untuk masuk di dalam perut kita. Sebab kalau kita berhati-hati ya dengan apa yang nak masuk di dalam perut, maka ia masuklah di dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai orang wara'. Seorang wali yang terkenal ya yang bernama Ibrahim bin Adham ya rahimahullahu taala. Dia berkata, tidaklah diperoleh oleh orang yang memperoleh selain orang yang berfikir dengan akal akan apa yang akan masuk ke dalam rongga tubuhnya. Dengar perkataan daripada seorang waliullah, yakni Ibrahim bin Adham ya radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Dia kata tidaklah diperolehi oleh orang yang memperoleh. Maknanya kalau kita nak jadi orang yang boleh mendapat sesuatu yang baik pada agamanya, maka dia sentiasa kena berfikir dengan akal apa yang akan masuk ke dalam rongganya. Yakni masuk dalam rongganya dari rezeki dan sumber yang halal, dan masuk ke dalam rongga tubuhnya daripada barang-barang atau perkara-perkara yang tidak mudaratkan kepada tubuh badan atau mudaratkan kepada hatinya. Ini sangat penting. Yang kedua, seorang waliullah yang lain, Fuzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengetahui akan apa yang akan masuk ke dalam rongga tubuhnya, nescaya ia ditulis oleh Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat-sangat benar. Siddiqin. Siapa ini siddiqin? Yakni orang yang mengetahui pada setiap masa apa yang nak masuk ke dalam rongga tubuhnya. Dia sangat berhati-hati. Ya, dia meneliti supaya benda-benda yang haram, benda-benda yang subhah tidak masuk ke dalam rongga tubuhnya. Inilah orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiqin, berkata oleh seorang waliullah yang bernama dengan Fuzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, yakni ulama-ulama besar, wali-wali Allah yang hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah dulu, pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Baik, itu wara' yang pertama. Wara' yang pertama yang kita nak kaitkan, orang yang sangat berhati-hati, ihtiyat, waspada, menjaga diri daripada perkara yang haram yang nak masuk ke dalam rongga tubuhnya. Sebab apa kita kena jaga sangat? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, la yahbalullahu salata la yahbalullahu salata mri'in fi jawfihi haramun
maknanya tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala akan solat seseorang yang pada rongga tubuhnya ada termasuk daripada sumber yang haram. Masya Allah, tabarakallah. Kita takut masuk benda yang haram atau benda yang syubhah yang kita tidak yakin akan halal haramnya ke dalam tubuh sehingga solat kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama-ulama sangat berhati-hati berhubung dengan makanan ini. Baik, kita lihat pula wara' yang kedua. Wara' yang kedua, tahap wara' yang kedua disebutkan wara' orang-orang yang soleh. Siapa itu wara' orang yang soleh? Iaitu orang yang berhati-hati terhadap perkara-perkara, yakni apa-apa yang membawa pada sesuatu yang mengandungi keharaman. Dia tahu benda ni tak ada benda yang haram, ya, kepada apa-apa yang nak diambilnya. Ya, dia tahu. Meskipun ada fatwa yang menyebutkan halal barang itu atau harus barang itu berdasarkan lahiriah, yakni apa yang dipandang pada zahir. Tengok pada zahir nampak boleh makan, itu dari segi hukum dia. Tetapi orang yang wara' dia tak terus makan. Sebab apa? Dia teliti sehingga dikaji sumber-sumber ini, jangan bagi ada sumber-sumber yang haram masuk kepada barang ini. Walaupun nampak zahirnya bersih ataupun zahirnya elok, tetapi padanya ada benda yang rosak. Jadi perkara itu ia adalah sangat penting bagi orang yang wara' di dalam wara' orang-orang soleh ini. Jadi kalau ada wara' begini di dalam mengambil makanan dia atau mencari rezekinya, nescaya orang ini akan selamat. Inilah kata Imam Ghazali yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkara yang membuatmu ragu-ragu dan beralihlah pada perkara yang tidak membuatmu ragu-ragu. Maknanya tinggal sesuatu yang ada ragu-ragu pada hati kita tentang suatu benda. Walaupun nampak elok tapi ragu-ragu. Ya, macam kita tengoklah setengah-setengah makanan. Walaupun kita nampak macam halal tapi kita ragu-ragu. Maka orang yang rasa ragu-ragu itu dia lebih berhati-hati, dia lebih menjaga dirinya, ya. Walaupun pada hukum syarak, lihatlah pada benda yang zahir itu, kalau nampak bersih, dah tidak ada benda-benda yang nampak melekat padanya sumber-sumber haram, maka bolehlah diambil. Tetapi orang-orang yang wara' ini dari kalangan orang soleh, maka mereka tidak mengambilnya. Sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimana kita nak memilih untuk membuat satu-satu keputusan. Jangan terlalu, dia panggil apa? Jangan terlalu segera membuat sesuatu keputusan daripada lintasan hati kita. Hati kita ni terlintas macam-macam. Nak itu, nak buat ini, nak buat itu. Tapi jangan terlalu gopoh gapah mengikut lintasan hati. Maka haruslah kita berikhtiar, berhati-hati dan berwaspada. Maka Imam Ghazali ajar lagi bagaimana kita nak berwaspada bila sesuatu terlintas dalam hati nak buat sesuatu. Pertama kata Imam Al-Ghazali, bila terlintas sesuatu nak buat sesuatu, rujuklah kepada hukum agama. Rujuklah kepada syariat Islam. Syariat membenarkah kita buat benda itu atau tidak? Kalau syariat membenarkan, silakan. Tapi kalau syariat mengatakan ia adalah haram, maka tinggalkanlah, jangan mengambilnya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bila terlintas pada hati nak membuat sesuatu, tetapi kita tidak tahu tentang hukum syariatnya, boleh atau tidak, kerana kita tidak arif, kita tidak alim dan kita tidak berjumpa dengan ilmu sebegini,
Maka Imam Ghazali kata, jangan gopoh gapah membuatnya, perhatilah kelakuan-kelakuan orang soleh. Orang yang baik-baik. Orang yang menjaga agama mereka. Orang yang berilmu dan beramal. Lihatlah kelakuan mereka. Mereka yang kita hajat nak buat itu. Kalau mereka buat, buatlah. Kalau orang soleh tak pernah buat, jangan buat lagi. Berhati-hatilah dan bertanyalah kepada orang soleh. Ya, ataupun bertanya-tanyalah lagi mencari kebenaran, patut buat atau tidak. Yang ketiga, kata Imam Ghazali. Kalau orang soleh kita tidak jumpa. Kalau ilmu syariat kita tidak jumpa. Maka bagaimana kita bila terlintas suatu perkara nak buat atau tidak, maka kata Imam Ghazali, tanyalah nafsu pada diri kita. Tanya nafsu, nak buat atau tidak? Kalau nafsu jawab nak buat, jangan buat. Kerana nafsu amarah bisu sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Itu Imam Ghazali menunjukkan bahawa kalau nafsu mendesak, segera buat, ambillah, tambahlah. Jangan terus buat. Kerana nafsu amarah yang ada pada tubuh seseorang itu akan sentiasa mengajak kepada kejahatan ataupun berlebih-lebihan. Jadilah kita wara' insya-Allah. Mohonlah kepada Allah sifat wara' orang-orang soleh kerana dia adalah keselamatan bagi agamanya. Baik. Yang ketiga. Wara' yang ketiga. Bila sebut wara' ketiga ni, wara' di dalam apa saja pekerjaan. Lebih-lebih lagi perkara yang nak masuk ke dalam perut kita. Ya, sebagai sumber rezeki atau sumber pendapatan kita. Jadi wara' yang ketiga ini iaitu wara' orang-orang yang bertakwa. Mana dia wara' orang-orang yang bertakwa? Jadi apa yang tidak diharamkan oleh fatwa dan tidak ada syubhah tentang halalnya, tapi ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhah. Maknanya perkara ini boleh dibuat, boleh diambil, tetapi orang yang bertakwa ini tak semudah-mudah itu, tak segera mengikut mengambilnya, sehingga dia akan menjaga supaya tidak ada yang kesamaran langsung ya terambilnya. Maka dia lebih berhati-hati, maka ini wara' orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, seorang hamba belumlah mencapai tahap takwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang dibenarkan kerana kewaspadaan dan kekhawatiran terhadap perkara yang dilarang. Tengok, Nabi bersabda, seorang tu tak akan capai tahap takwa. Kita disuruh oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu. Ya. Dan disebutkan orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang berjaya. Orang-orang bertakwa ini akan berada pada tempat yang dipilih oleh Allah, tempat baik di dunia dan akhirat. Maka untuk capai ke tahap takwa ini, Nabi bersabda, maka orang itu hendaklah meninggalkan sesuatu yang dibenarkannya kerana waspada. Maknanya benda ini dibenarkan. Benda ini diharuskan untuk dia ambil, benda ini diharuskan untuk dia makan, dia minum dan sebagainya digunakan, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang harus kerana waspadanya dan khawatir terhadap perkara-perkara yang dilarang. Takut ada padanya benda-benda yang tak elok. Ini orang wara', orang yang takwa. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Daripada orang bertakwa inilah dia akan naik kepada tahap orang-orang soleh. Daripada orang-orang soleh inilah dia naik kepada orang-orang yang adil, ya, dan naik kepada orang-orang siddiqin, ya. Jadi takwa ini, makna takwa, ya, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah. Dan orang yang bertakwa biasanya dia akan lebih berhati-hati dan ada sifat wara'nya
bagi orang yang bertakwa. Umar radhiyallahu anhu berkata, yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami biasa meninggalkan 9/10 perkara yang halal kerana khawatir jatuh pada perkara yang haram. Cuba lihat. Ya. Kami maknanya para sahabat termasuk Sayyidina Umar mengatakan biasa-biasa saja kami tinggalkan 9/10. Ya. Hanya satu bahagian yang kami ambil. Yang 9 tu pun kami tolak lagi. Takut dalam banyak-banyak itu ada yang tidak halal ataupun ada perkara yang jatuh dalam haram. Jadi maknanya dalam banyak tu sedikit saja yang kami ambil, yang kami pasti betul-betul. Yang lain nampaknya, zahirnya okey pun kami tak segera mengambilnya. Malah kalau boleh kami bimbang, ya, kami lebih berhati-hati padanya. Ini kata Sayyidina Umar. Maknanya ini di kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal ini kata Sayyidina Umar, aku bukanlah sebahagian mereka. Maknanya ada lagi di kalangan sahabat-sahabat ni yang lebih hebat pada begitu, mungkin 9/10 ditolaknya, ambil setengah. Ada yang 9/3/4 ditolaknya, hanya ambil 1/4 dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan ihtiyat, berhati-hati, berwaspada dan sifat wara' di dalam mengambil sesuatu yang benda tidak terlalu gapah-gapah. Apatah lagi nak mengambil yang berlebih-lebihan. Kerana yang harus yang halal itu pun mereka tidak ambil. Apatah lagi nak ambil yang haram ataupun nak ambil yang syubhah. Yang halal pun mereka sangat berhati-hati. Ya, cuba kita lihat kan bagaimana akhlak ya daripada para sahabat, daripada orang-orang yang siddiqin dan daripada orang-orang yang soleh-soleh dalam membuat keputusan untuk ya mengambil sesuatu ya, terutama pada perkara-perkara yang akan masuk ke dalam rongga tubuhnya. Jadi dalam hal ini, dalam mensedikitkan ataupun pengambilan yang berhati-hati ini, di dalam kitab Penawar Bagi Hati, rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ya, telah membahagikan tentang wara' pada sedikit makanan. Maknanya dia ambil daripada yang halal tapi tak ambil semua. Dia berhati-hati lagi. Ada 3 tahap. Ada 3 tahap pada mensedikitkan makanan itu. Maknanya dalam banyak makanan dia pilih-pilih. Ambil tak banyak. Dia takut yang lebih-lebih itu takut terlibat yang haram ataupun syubhah. Dalam sedikit makanan ini pun ada 3 tahapnya. Sebab apa? Tak mau lebih, takut keras hati. Tak mau lebih, takut nanti membangkitkan syahwat ataupun membangkitkan akan orang kata semangat tubuh untuk orang kata apa? Mengikut akan nafsu dan sebagainya. Maka 3 tahap yang ada pada gulungan mensedikit makanan ini, pertama disebutkan sebagai pangkat siddiqin, ya, iaitu pangkat orang-orang yang benar. Siapa ini? Dan bagaimana mereka ini? Para siddiqin ini. Mereka menyimpan atas qadar pelihara badan daripada binasa sahaja. Dia ambil makanan ataupun dia simpan makanan hanya sekadar nak bagi badan tak binasa, ataupun nak bagi akal tidak binasa, ataupun supaya tidak masuk kepada perkara-perkara yang mudaratkan tubuh badan. Itu saja dia ambil. Sangat berhati-hati. Ini dia panggil pangkat siddiqin dalam mensedikitkan makan. Jadi kita ni masuk tak dalam golongan sedikitkan makan, nanti kita tengok. Ya, kita tengok banyak mana yang dikira sedikit makan itu. Jadi orang-orang ini mereka sedikitkan makan kerana sangat berhati-hati sambil mereka menjaga akan hati supaya tidak keras dan sudah mudah membangun untuk mengerjakan ibadat
ringan tubuh badan, bagi qiyamul lail dan sebagainya. Jadi ini pangkat siddiqin. Hanya mengambil makanan sekadar untuk memelihara badan dan akal daripada binasa. Baik, yang kedua. Yang kedua, tahap-tahap orang yang masuk di dalam ikhtiyar, yakni berhati-hati dan mengambil sedikit makanan, iaitu dari kalangan mereka yang mengambil cukup dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Setengah cupak dia ambil untuk diri dia pada setiap hari. Untuk memenuhi 1/3 daripada perutnya. Dan kita perut ini ada 3/3 bahagian. Ya, satu perut kita ni ada 3/3 bahagian. Maka 1/3 yang pertama adalah untuk makanan. 1/3 ialah untuk minuman. Dan 1/3 lagi perut ialah untuk udara. Jangan penuhkan perut 3/3 dengan semua makanan. Tinggallah 1/3 untuk udaranya supaya bernapas dengan tenang, rehat dan ringan badan, ya, dan hanya 1/3 saja diisikan dengan makanan kerana meninggalkan 1/3 lagi untuk air dan juga minuman. Maka ini dilaksanakan oleh siapa? Saidina Umar Al-Khattab dan juga jemaah sahabat-sahabat yang lain. Maka jadi mereka memakan atau mengambil satu gantang syair, satu gantang daripada gandum yang mereka makan itu untuk tempoh 7 hari. Ataupun dalam nisbah iaitu 1 hari setengah cupak. Biasa tengok cupak besar mana, ya. Kalau di Darul Hidayah di kompleks kita ada gantangnya, ada cupaknya, ada potnya, ada semua ada. Sebab kita sengaja menyimpan untuk ditatap oleh murid-murid kita supaya mereka mengetahui, ya, beratan-beratan ataupun ukuran-ukuran yang ditimbang mengikut perkara-perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga, tahap orang yang mesedikitkan makan kerana berhati-hati tadi, iaitu memadai secupak setiap hari. Secupak setiap hari. Bukan segantang, secupak setiap hari. Jadi secupak ni, ya, dia tidak banyak manalah secupak tu, ya. Jadi setiap hari. Jika lebih pada secupak, pada gulungan ini mereka anggap mereka sudah berkongsi dengan kebanyakan orang biasa, yakni masuk dalam kumpulan membanyakkan makan dah. Jadi kita ni gulungan sedikit makankah atau gulungan membanyakkan makan? Ya, cuba tengok. Ada tak secupak sehatu hari yang kita makan? Ya, jadi kalau dah boleh orang kata lebih pada secupak, kita dah berkongsi dengan orang yang membanyakkan makan dah. Tidak ada kelebihan ataupun nikmat dicapai bagi termasuk dengan gulungan-gulungan yang warak di dalam makanan. Ya, jadi itu adalah perkara yang disebutkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati kerana mensedikitkan makan, ikhtiyat dan berwaspada pada mengambil makanan ini masuk sebagai penawar bagi hati kita. Ubat pada bagi hati supaya dia akan mudah mendapat makrifah, ilmu, petunjuk, hidayat, taufik, kekuatan untuk kita ibadat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masuk muka surat 80. Jika memiliki 100 dirham. Ini perkataan Sayyidina Umar lagi. Ya, ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jika aku ni memiliki 100 dirham. Berasa cukup puas dengan 99 dirham.
1 dirham ditinggalkan sebagai penghalang antara dia dan neraka kerana takut berlebih-lebihan. Jadi maknanya dalam membelanjakannya itu pun ataupun dalam mengambilnya itu pun sangat berhati-hati, takut termasuk di dalam berlebih-lebihan. Aku bukan sebahagian mereka juga mengambil bahagiannya dengan jumlah yang dikurangkan dan memberi suatu jumlah yang ditambah. Maknanya merendah diri lagi. Saidina Umar mengatakan ada sahabat yang lebih hebat lagi, ya, yang mana jumlah yang dikurang itu aku tak sanggup mengikut mereka ataupun aku tak dapat melakukan walaupun dah kurang, tapi ada yang lain yang lebih kurang dan juga mereka sangat berhati-hati dengan jumlah yang lebih atau jumlah yang bertambah. Oleh kerana itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, seorang daripada khalifah, menutup hidungnya kerana khawatir mencium bau minyak wangi milik Baitul Mal yang sedang ditukar di hadapannya. Saya seraya berkata, bukankah minyak wangi hanya dimanfaat baunya? Ini nak tunjukkan bagaimana khalifah, ya, yang sangat terkenal dengan waraknya sehingga tak mau mengambil faedah daripada harta milik kerajaan. Ya, yakni apa? Harta milik Baitul Mal yang merupakan minyak wangi. Ketika nak ditukarkan minyak wangi dari botol ke botol itu, terbau pun dia tidak mau. Nampak? Sebab itu bukan milik dia, bukan hak dia. Itu. Padahal adakah perkara itu dilarang sampai begitu? Tidak. Sangat berhati-hati kerana dia tidak mengurangkan sedikit pun bauan itu kalau terhidunya, tetapi sangat berhati-hati. Kerana apa? Kerana mereka ini setiap nikmat yang mereka dapat, termasuklah nikmat bau minyak wangi itu pun, mereka takut mereka tidak dapat mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bagaimana Saidina Umar radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan kepanasan sedang berehat pada satu tempat. Panas keadaan padang pasir, ya, dan hanya ada sepokok ataupun tumbuh sepokok untuk berlindung. Dengan cuaca yang panas, tidak ada angin. Tiba-tiba datang angin yang kuat untuk melegakan. Datang satu angin yang sejuk, ya, ke tempat mereka itu. Maka Saidina Umar tetap berlindung, tidak mengambil nikmat daripada kerana apa? Aku takut aku tidak mampu mensyukuri nikmat kerana nikmat yang Allah beri ini pun tidak terbuat ataupun tidak terbalas olehku, maka cukuplah dengan nikmat-nikmat Allah lagi aku takut. Sebegitunya, ya, sebegitunya sifat-sifat memada bagi orang-orang yang hebat-hebat dari kalangan sahabat dan juga tabi'in yang kita sedang baca di dalam kitab ini. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, bukankah minyak wangi hanya dimanfaat baunya? Dengan demikian seseorang mestilah bersikap warak terhadap perhiasan dan terhadap makanan yang disukai kerana khawatir jiwa akan kalah dan akan menyeretnya pada nafsu yang terlarang. Jadi apa mereka buat ini? Sebab mereka tidak mau mengajar nafsunya tertarik ataupun tergoda dengan sesuatu yang bukan milik mereka. Contoh, tadi minyak wangi itu bukan milik mereka, milik yang kerajaan, ya. Sehingga mereka berhati-hati tidak menggunakan kemudahan kerajaan. Ya, pernah juga kita sebutkan, iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina Umar Abdul Aziz yang ketika menjadi khalifah datang anaknya untuk berbincang dengannya di malam hari ketika ayahnya masih lagi berada di pejabat. Maka apabila masuk anaknya, maka dia bertanya anaknya dahulu.
engkau datang kepadaku ini di pejabat khalifah ini, adakah untuk membincangkan masalah negara atau masalah keluarga? Maka kata anaknya, aku datang untuk membincangkan masalah keluarga kita. Maka kata Saidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, aku perlu memadamkan lampu ini kerana minyak lampu ini adalah daripada Baitul Mal, yakni perbelanjaan kerajaan. Kita nak bincang masalah keluarga kita, bukan masalah negara yang memberikan kepentingan kepada ummah, maka haram bagi kita. Sampai begitu berhati-hati mereka itu di dalam mengambil sesuatu takut termasuk dalam perkara yang haram. Ini banyak kisah-kisah yang berlaku kepada sahabat dan tabi'in yang hebat-hebat, yang jadi pengajaran kepada kita supaya kita berhati-hati ya daripada mengambil sesuatu yang haram maupun syubhah. Bukan saja makanan, tetapi apa saja pemilikan yang perlu kita berjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh itu kata Imam Ghazali, tinggalkanlah melihat kemewahan pencinta dunia kerana hal itu dapat menggerakkan faktor-faktor kecintaan pada dunia. Kalau kita baca banyak kitab-kitab Imam Al-Ghazali, dihuraikan tentang adab-adab kita bertandang ke rumah orang, ataupun ke pejabat orang, ataupun kepada harta-harta orang. Jangan terlalu menumpukan melihat kemewahan-kemewahan kepada harta-harta dunia, ataupun terpesona dengan segala perkara yang membawa kepada kemewahan yang kita tak mampu memilikinya. Kerana apa? Takut kemewahan itu menggoda dan menggerakkan hati untuk cinta kepada mendapatkan perkara-perkara itu. Jagalah pandangan mata, tunduklah pandangan mata, dan jangan terlalu banyak bertanya kepada orang yang kita mengunjungi itu tentang di mana belinya, berapa harganya dan sebagainya, ya, kerana dia boleh mengusik kalbu, boleh mengusik hati. Takut kita akan jatuh pada kecintaan perkara yang tak mampu kita dapat, ataupun menjadikan perkara itu jadi kecintaan dan ingatan kita. Sedangkan hati kita itu sepatutnya biar dia sibuk mengingatkan Allah, jangan dia sibuk untuk memikirkan lain pada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, hati kita ini kecil saja, umpama satu inak, umpama satu bekas. Kalaulah bekas itu, hati ini penuh dengan lain-lain perkara yang bukan daripada mengingati Allah, bagaimanakah ada ruang lagi untuk ingatkan Allah? Ya, penuhkan hati untuk ingat Allah. Penuhlah hati untuk merindui Allah. Penuhkan hati untuk keazaman untuk menuntut ilmu Allah dan keazaman untuk melakukan perkara-perkara yang baik-baik. Tetapi kalau hati sudah penuh seperti gelas yang sudah penuh dengan air, nescaya tidak lagi boleh kita memasukkan yang lainnya, dia akan tumpah keluar. Maka penuhlah hati kita dengan ingatan kepada Allah. Ruang-ruang yang ada penuhkan dengan keazaman untuk kita bertekad dan boleh sentiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada agama kita, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal haya hayatid dunya linaftinahum fi. Artinya, dan janganlah kamu tunjukkan kedua belah matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada gulungan-gulungan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami mereka dengannya. Di sini larangan Allah kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang bertakwa,
Jangan kamu terpersona dengan orang yang diuji oleh Allah dengan kelebihan dunia. Seperti mana yang berlaku kepada Qarun. Ingat cerita Qarun pada zaman Nabi Musa AS. Sehingga terbeliak mata orang-orang ramai pada masa itu memandang kepada harta-harta dan kekayaan Qarun. Sehingga Allah sendiri melarangkan jangan kamu terpesona. Pada masa itu ramai bercita-cita nak menurun dan berdoa kepada Allah nak duduk tangga Qarun, sedangkan Allah kata jangan, kerana perkara itu aku uji mereka. Jangan kamu terbeliakkan mata kepada begitu, ya, kerana kamu harus berhati-hati, takut kamu tenggelam di dalam kesibukan dunia sehingga lupa pula kepada kesedapan akhirat. Ya. Nabi Isa alaihissalam berkata, janganlah kamu memandang harta-harta pencinta dunia, kerana gemerlap harta mereka akan hilang oleh manisnya iman kamu. Peliharalah iman kita, kata Nabi Isa alaihissalam. Jangan kamu terpesona memandang kepada harta-harta orang yang cinta dunia. Takut gemerlapan harta dunia tadi menghilangkan manis iman. Ya, jadi daripada mata turun ke hati. Ya, jadi harus memandang itu, jangan sampai orang kata membawa kepada cinta kepada hati. Jangan pegang sampai pegang cinta pada hati sehingga bila sudah terlekat pada hati payah membuangnya. Kalau kita ada apapun, peganglah sekadar hanya di tangan saja kerana mudah untuk dilepaskan. Tetapi kalau dah mula terlekat di hati, maka payah untuk dikeluarkannya. Yang paling bimbang sekali apabila lekat di hati, takut hilang manis iman kamu. Ini kata Nabi Isa alaihissalam radhiyallahu anhu. Demikian pula para salaf, ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama yang soleh-soleh yang terdahulu berkata, siapa yang bajunya halus maka agamanya nipis. Maksudnya siapa yang sedikit kita kata kekuatan, ya, siapa yang sedikit semangatnya, ya, tidak tebal pengaruh waraknya ataupun tidak tebal kekuatan menjaga agamanya, maka dengan sendirinya agamanya jadi nipis, mudah tergoda kepada hal-hal dunia. Ya, teballah ilmumu, teballah amalmu, teballah takwamu, kerana akan teballah agamamu. Maka yang halal itu adalah pencegah orang yang baik terhadap setiap yang halal sehingga dapat menjauhmu dari apa yang dikhawatirkan ini. Padahal sebenarnya yang ditakut itu tidak ada. Maknanya kita ingatlah bahawa hati kita sentiasa ada sifat warak dan berhati-hati supaya hanya yang halal dan berpada-pada itu, qanaah itu menjadi amalan kita, supaya kita tidak tamak dan kita tidak terlebih-lebih takut jatuh kepada yang haram ataupun terjatuh kepada yang syubhah pula. Maka matlamat kita ialah yang bersih, yang halal dan berpada-pada, yakni tidak melebih-lebih. Baik, masuk yang keempat. Ya, yang terakhir, yakni dalam tahap wara', iaitu wara' orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang siddiqin. Ini tahap dia. Iaitu kekhawatiran terhadap segala makanan yang apabila dimakan tidak mendatangkan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wara' orang siddiq. Bila dia mengambil makanan, dia takut makanan yang dia makan tadi tidak membawa kekuatan untuk dia meneruskan ketaatan kepada Allah. Orang ni lebih berhati-hati. Orang ni tak makan di kedai-kedai. Orang ni tak makan di tempat terbuka. Orang ini tak makan kalau dia tak yakin kebersihan makanan itu. Ini orang-orang yang siddiqin. Sebab dia takut makanannya itu akan menjadi asbab kepada lemah dia. Lemah pada hati, lemah pada tenaga dan lemah pada akalnya
untuk dia meneruskan ketaatan istiqamah kepada Allah Subhanahu. Sebab ia kadang-kala mendatangkan sebahagian maksiat. Ini mereka sangat menjaga, takut dengan makanan-makanan yang tidak bersih, makanan yang tidak elok yang mereka tak pasti yang nak masuk dalam perut itu akan menjadikan mereka mudah jatuh kepada melakukan perkara-perkara maksiat. Perkara maksiat ni bukan takat maksiat zahir, tetapi yang paling takut maksiat hati. Apa maksiat hati? Perkara-perkara ataupun sifat-sifat mazmumah pada hati seperti perasaan takabur, riya, ya, perkataan sum'ah, ya, perbuatan, ya, perkara-perkara yang orang kata nak menunjuk-nunjuk, nak memperdengarkan kebaikannya, ya, perkara riya, perkara ujub, yang perkara-perkara itu adalah maksiat hati. Maka orang-orang siddiqin dia menjaga, dia khawatir, maka dia sangat berhati-hati kepada apa yang nak masuk kepada perutnya. Mengenai hal ini dikisahkan bahawa Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, seorang waliullah, pernah dipenjara dalam keadaan lapar. Kemudian seorang wanita solehah mengirimkan makanan dari hartanya yang paling baik melalui pengawal warden penjara. Akan tetapi dia tidak mahu memakan makanan tersebut. Dia mengemukakan alasannya, makanan itu mendatangiku melalui piring orang zalim, iaitu tangan si pengawal penjara. Ini kisah penjara pada satu zaman raja yang zalim. Apabila seorang ulama dan seorang waliullah, Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, ya, ditangkap dan dipenjarakan, maka dia sanggup berlapar, tak mau makan. Sebab apa? Sebab ada orang simpati hantar makanan kepada dia. Orang yang hantar makanan orang baik, orang solehah. Tetapi makanan itu dikirim melalui pengawal penjara ataupun warden yang zalim, yang berkhidmat dengan raja yang zalim. Maka dia kata makanan itu datang melalui piring orang zalim. Dia tak sanggup makan. Inilah sifat orang kata warak di kalangan orang-orang yang hebat itu. Ya. Oleh kerana itu pula, ya, Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu berkata, aku bukan tidak mahu meminum air dari sungai yang digali oleh para penguasa. Maknanya kerajaan telah menggali satu sungai, membolehkan air itu diminum oleh orang ramai. Tetapi penguasa itu penguasa yang zalim. Maka seorang waliullah ini dia kata, aku tidak mahu memakan daripada air yang digali oleh pemerintah yang zalim. Sebahagian mereka memadamkan pelita yang dinyalakan oleh pembantunya yang minyak tersebut diambil daripada rumah orang yang zalim. Sampai begitu berhati-hati. Di antara mereka ada pula yang minum satu ubat lalu istrinya berasa khawatir dengan berjalan mundur-mandir. Maka dia berkata, jalan seperti ini tidak aku fahami arahnya. Sementara aku muhasabah diri sendiri terhadap seluruh gelaranku. Derajat inilah yang paling lurus. Maknanya derajat orang-orang siddiqin. Ya, dia berhati-hati, dia khawatir benda yang ada itu membawa kepada melemahkan tenaga ataupun fikiran untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setakat itu sajalah kuliah kita yang saya dapat baca untuk hari ini. Saya ucap terima kasih yang banyak kepada Cikgu Ishak kita yang tidak jemu-jemu memberi khidmat kepada kita semua. Saya menerima cadangan beliau supaya di masa hadapan bila saya berada di Sabah ini, kita bersiaran di tempat-tempat yang menarik. Tapi dengan syarat ada, dia panggil apa? Internet. Banyak tempat tak ada internet. Yang pagi-pagi tadi pukul 6 kami keluar daripada rumah itu kerana tidak ada internet lah. Ya, sampai nak cari tempat pula tidak ada. Tapi insya-Allah, apa yang perlu kami ada? Set meja, set bangku yang boleh lipat, ya. Kena ada dia punya apa holder untuk pemegang ini. Dan mungkin kami boleh bersiaran terus daripada tepi-tepi pantai, tepi-tepi gunung Kinabalu yang boleh dapat memberi apa orang kata
ketenangan dan juga mata memandang kepada kita semua. Ya, jangan jemu-jemu bersama kita dalam kuliah ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada Jumaat akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada empunya kedai ini, kedai makan ini yang membenarkan saya berada di tepi kedainya untuk siaran langsung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal